melalui YouTube. Okey, melalui YouTube. Okey, jadi mungkin anda boleh cadangkanlah mana-mana masa yang sesuai untuk esok, petang atau malam lah. Kita boleh buat sama ada 2 atau hingga 3 jam lah untuk Google Meet ini. Untuk persediaan ataupun pencutang akhir lah bagi hari Isnin. Jadi esok kita akan guna modul yang kita beri pada awal tahun itu, yang tebal itu, yang kulit dia ialah coklat muda, yang tebal itu, yang dalam itu ada semua topik. Soalan dia susun ikut topikal. Sebab tadi ada pelajar sudah cadangkan beberapa tajuk lah, so itu kita akan bincang lagi, bincang semula tajuk-tajuk itu. Okey. So nantilah boleh feedback kepada saya untuk tentang masa. Okey, jadi untuk slot ini sekarang sudah pukul 2.04. So saya rasa kita mula supaya kita tidak terlalu lewat. Kita akan bincangkan satu lagi kertas percubaan negeri tahun 2020, iaitu Negeri Perlis. Negeri Perlis. Semua boleh dengar suara saya kah? Boleh ya? Boleh. Okey, so okey, bagus. So kita mula. So cikgu pun sudah mula buat rakaman, so memang tepat nantilah. Okey, jadi ini Negeri Perlis anda telah terima sebelum SPM bermula. Jadi kita pergi ke soalan nombor 1 ini. Okey, soalan nombor 1. Bahagian A, Raja 1 ialah gambar Raja Venn yang menunjukkan set X, set Y dan set Z dengan keadaan set semester sama dengan X kesatuan Y kesatuan Z. Dengan menggunakan data tanda set, nyatakan operasi set di antara X, Y dan Z bagi rantau yang berlorek di sini. Rantau berlorek di sini, 1 markah. Jadi kalau kita tengok gambar raja ataupun raja di sini, kawasan yang berlorek ialah di tengah-tengah Y ini. Jadi kita boleh faham macam ini ya. Kalau kita tengok S ini tidak ada kan? So maksudnya kita boleh kata pelengkap X ataupun luar X. Kalau luar X maksudnya dia termasuk Z lah, tapi tak apa. Lepas itu kita tengok yang satu lagi saya buat untuk Z, pelengkap Z. Jadi pelengkap Z maksudnya luar daripada Z. Jadi tempat yang dia bersilang adalah tengah-tengah Y ini. Jadi jawapan ialah X pelengkap bersilang dengan Z pelengkap. Itu sahaja jawapannya. Tidak ada lagi jawapan lain. Jadi ke belakang tahun ini, beberapa tahun ke belakang ini, kalau keluar set, memang salah satu ialah suruh anda nyatakan hubungan. Macam inilah, nyatakan hubungan. Jadi yang perlu anda faham ialah pelengkap, kesatuan, persilangan. Ini beberapa yang perlu awak faham. Sebelum saya lupa, malam ini nanti cikgu akan hantar satu lagi YouTube link, iaitu peraturan pemakahan ataupun boleh dikatakan skema pemakahan. Skema pemakahan untuk soalan tahun 2019 SPM. Itu yang cikgu buat rakaman dalam bentuk PowerPoint. Dan nanti lepas ini cikgu akan hantar dalam grup. Malam ini mungkin awak boleh tonton lah bagaimana kita mendapat markah ataupun mana tempat yang kita boleh dapat markah. Semua itu ada cikgu bincang dalam itulah. Okey, so itu 1A. Kemudian kita bagi 1B. Kita cuba lorekkan P persilangan Q kesatuan R. So di sini ada kurungan. So memang kita buat kurungan dulu. Dan kita dapati di sini nombor dia 1 hingga 5 sahajalah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kurungan P persilangan Q kesatuan R. So nombor di dalam set P 1, 2. Kemudian bersilang dengan nombor di dalam set Q ialah 2, 3, 4. 2, 3, 4.
Kemudian kesatuan dengan R. R ialah 45. 45. Jadi kita buat dalam kurungan, bersilangan itu ialah 2 lah. 1, 2, bersilang 2, 3, 4. So, bersilangan ialah 2. Lepas itu kesatuan dengan belakang ini yang belum kita selesai, kita sambung 45. Dan akhir sekali langkah dia ialah kesatuan. Ingatlah buat dalam kurungan dulu. Lepas baru buat yang luar. So, kesatuan maksudnya semua. So, semua 2, 4, 5. So, anda lorekkan kawasan-kawasan yang diwakili oleh 2, 4, dan 5. 2, 4, dan 5. Okey. Nah, ini dia. 2, 4, 5. Cikgu kecilkan sikit lagi. Ini boleh nampak semua. Ini boleh nampak semua. Jadi mungkin boleh ajak lagi rakan-rakan yang belum masuk, masuk bila-bila masa, masuk saja, lewat pun tidak apa, lebih baik daripada tidak join lah. Tetapi tidak ada paksaan kalau masa ini tidak dapat, ada urusan dan sebagainya, tidak apa. Okey, so ini soalan 1B. Kita pergi soalan nombor 2, ini adalah persamaan kuadratik. Okey, ini sangat direct, ini bukan kebat lah, ini soalan normal. Dia bagi satu persamaan kuadratik, kita cuba selesaikan. Jadi apabila kita tengok persamaan kuadratik ini, kita cuba kembangkan kurungan, buka kurungan 3S darab S, 3S kuasa 2, tolak dengan 3S darab 4, 12X. Kemudian sama dengan di sebelah kanan dia 6 tolak 5X. 6 tolak 5X. So kemudian kita cuba pindahkan apa yang ada di sebelah kanan itu pergi ke kiri. Tolak 5x saya pindah dulu menjadi tambah 5x. 6 pindah kiri jadi tolak 6. So kemudian samakan dengan sifar. Okey, lepas itu kita cuba permudahkan. 3x kuasa 2. Okey, tolak 12x tambah 5x. Ini kita mudah menjadi tolak 7x. Tolak 7x. Kemudian tolak dengan 6. Kemudian sama dengan sifar di sebelah kanan. Tolak 12 tambah 5, tolak 7. Okey, lepas itu buat pemfaktoran. Buka dua kurungan dulu, kemudian sama dengan sifar. Dan gunakan kalkulator mod 53. Mod 53 kita key in, kuncikan A sama dengan 3, B sama dengan negatif 7, C sama dengan negatif 6. So sekarang ini ialah percubaan negeri Perlis, kertas Perlis 2020. Set yang ketiga hari itu. Dan akhirnya kita boleh dapat jawapan daripada kalkulator. Yang pertama, S itu negatif 2/3. Dan yang kedua, S itu sama dengan 3. Dan kita pindah balik ke dalam kurungan menjadi tolak jadi tambah. Dan pecahan 3 itu tarik ke depan menjadi 3S tambah 2. Lepas itu satu lagi kurungan ialah X sama dengan 3. X sama dengan 3. Ini jawapan dia. So ini memang dua-dua positif negatif kita terima sebab ini tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa syarat atau situasi di sini. Kalau ada soalan seperti ini normal, semoga semua boleh jawab dengan baiklah. Persamaan kuadratik. Okay, soalan 3. Kaedah penyelesaian, kaedah matris tidak dibenarkan penyelesaian dia. So ini memang persamaan linear serentak. Okey, kita baca soalan dia. Sekali lagi dia guna jisim. Sudah banyak set kita nampak jisim kan? Mungkin so anda perlu ambil perhatian sikit. Jumlah jisim bagi 2 kali jisim Wafid dan jisim adiknya Khalid ialah 40 kg. Jisim bapa mereka ialah 65 kg. Sama dengan hasil tambah 3 kali jisim Wafid dan 2 kali jisim adik. So di sini sebenarnya kita hanya ada 2 watak sahaja. 2 watak sahaja. Kalau suara cikgu lekat-lekat maksudnya line awak slow lah. Ada masalah untuk yang lain kah? Contohnya Vani, line awak okey kah? Okey, Suara okey. cikgu, Jelas.
Jelas. Kalau lekat-lekat maksudnya line cikgu itu line anda itu mungkin kurang lah. So mungkin awak boleh mungkin sekejap dia akan okey balik, ataupun you keluar dulu kemudian masuk lagi. Line itu memang macam itulah. Okey, so kita katakan dulu X itu ialah jisim kepada Wafiq. Kemudian Y itu ialah jisim kepada Khalish. Khalish ada 2 orang. Kemudian dia kata ayat pertama kalau awak tengok, dia kata ini jumlah jisim. Jumlah jisim untuk 2 orang ini, jumlah jisim untuk Wafiq. Wafiq dia 2 kali Wafiq, so 2X. Kemudian adiknya Khalish, so Y sahaja. Dia tidak ada kata berapa kali, so maksudnya Y lah. Dan jumlah dia 40. Kemudian jisim bapa mereka 65. So 65 ini adalah hasil tambah daripada 3 kali jisim Wafiq dan 2 kali jisim adik. So 3 kali Wafiq 3X, 2 kali Khalish 2Y. Dan jumlahnya sama dengan 65. 65. Jadi daripada 2 persamaan ini, kita cuba samakan salah satu pemboleh ubah. Dan di sini kalau cikgu saya akan buat darab 2 untuk persamaan yang pertama. Ini soalan nombor 3. Kita darab 2, kita akan dapat 2 menjadi 4X, ini menjadi 2Y, dan ini sama dengan 80. Bersamaan 2, 3X tambah 2Y sama dengan 65, ini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Jadi lepas kita buat ini, kita dapati 2Y ini sudah sama. So kita boleh buat penghapusan, iaitu guna tolak. 4X tolak 3X, 1X. Y, 2Y hapus. 2Y tolak 2Y. Lepas itu 80 tolak 65, jawapan dia 15. So X dia 15, Y dia 10. So cikgu terus bagi jawapan sajalah. So awak boleh sambung cara-cara penyelesaian dia. Ini persamaan linear serentak hebat sebab dalam situasi. Jadi jangan takut dengan sekejap Wafiq, sekejap Khalish, kemudian sekejap bapa. Jangan risau. Awak baca soalan teliti, awak boleh dapat maklumat dia. Boleh Okey. Okey, so sekarang kita sambung soalan yang keempat. Kalau saya terlalu laju nanti beritahu saya. Soalan 4. Raja 3 pada ruang jawapan menunjukkan sebuah meja seterika boleh laras yang baru dibeli oleh Huda. Huda bukan Syuhada. Dia meletakkan meja itu di atas lantai mengufut. Kaki meja itu mempunyai dinding yang sama iaitu 120 cm. A pada raja di ruang jawapan tandakan sudut antara permukaan meja seterika dengan kaki meja. So kalau kita tengok gambar raja ini, ini gambar raja dia. Kaki ini ialah kaki dia ada 2 kaki. Panjang kaki ialah 120 cm. Dan ini ialah permukaan meja seterika. Meja seterika. Jadi sekarang soalan minta kita tandakan. So kita tandalah. Contoh jawapan ialah yang berwarna merah. Permukaan seterika punya meja ini dengan kaki dia. Ataupun kalau awak buat sebelah kanan ini pun boleh. Kaki ini dengan permukaan ini. Ini pun boleh. Yang saya guna cursor di sini. Ini pun boleh. Mana-mana. Tapi kita tandakan. Bukan kira. Tapi kita tandakan. Okey, lepas kita tandakan, sekarang bahagian B, soalannya mengatakan jika Huda ingin melaraskan meja seterika pada ketinggian 80 cm. 80 maksudnya tinggi meja seterika ke kaki. Ini tinggi dia 80, kita nak laraskan 80. Hitung sudut antara permukaan meja seterika dengan kaki. So maksudnya kita nak cari sudut inilah yang berwarna merah itu. Jadi sebenarnya kalau you tengok 2 garis hijau ini sambung dengan sudut di sini. Sebenarnya dia adalah satu segitiga bersudut
tegak. Sudut tegak di sini ya, kanan ini. Sudut theta yang berwarna merah tadi, kaki seterika 120 cm, tinggi dia 80. Jadi di sini kita perlu gunakan sin kerana saya tidak hadir. Sisi pertentangan bahagi sisi sisi pertentangan bahagi sisi hipotenus. Sisi pertentangan bahagi sisi hipotenus. So kita gunakan sinus, sin. Sin theta sama dengan 80 bahagi 120. So theta itu ialah 41,81 darjah. So contoh soalan ini pun soalan yang cantik. Sebelum ini kita sudah tengok papang kelongso pun benar ada soalan kan. Lepas itu ada sekali yang kata papang apa itu yang kita letak di depan ataupun di luar bilik air itu yang kata lantai pasah kan. Itu bentuk segitiga. Lepas itu kita juga pernah ada soalan tahun lepas ialah pintu kan, pintu dengan dinding bukaan kan. Contoh satu lagi meja setrika ini dengan kaki. Dan hari itu kita juga ada bincang dalam modul bengkel matematik itu ada satu kema kan. Daripada puncak kema pergi ke kaki, sambung ke kaki salah satu kaki kema itu. So banyak keadaan sebenarnya dalam situasi harian kita boleh melibatkan ini ya. Yang penting cari segitiga bersudut tegak. Soalan nombor 5. Wow. Okey, soalan yang cantik juga. Encik Syamil bercadang memasang jubing pada lantai 2 buah wakaf di halaman rumahnya. Beliau akan menggunakan jubing berbentuk segi empat sama, berwarna hitam dan putih. Ia akan disusun mengikut corak seperti Raja Empat. Setelah menghubungi kedai jubing, kos pembelian jubing untuk wakaf 1 dan wakaf 2 ialah 72 dengan RM140. So kita tengok lantai wakaf 1. So untuk lantai wakaf 1 ini, kita kira jubing putih setengah-setengah gabung jadi satu lah. 1, 2, 3, ada 4 keping putih sahaja. Kalau you kira, saya guna huruf besar P sebagai jubing putih. Huruf besar H sebagai hitam. Awak boleh guna SY ataupun huruf kecil P dan H. Jadi di sini hitam ada 12. Lepas itu untuk lantai wakaf nombor 2 ini, yang putih ada 10 petak. Ya, 10 petak, so 10 jubing. Yang warna hitam itu ada 20 jubing. Jumlah dia 30. Tadi wakaf 1 jumlah dia baru 16 keping. Tetapi harga memang lain-lain kan. Tadi jumlah harga untuk wakaf 1 RM72. Harga untuk wakaf 2 RM140. Jadi bagaimana kita nak membina persamaan? Kemudian guna matriks, kaedah matriks untuk selesai. Jadi persamaan yang pertama, kita katakan dulu. P ialah jubing putih, H ialah jubing hitam. So untuk wakaf 1, 4 jubing putih, 12 jubing hitam, harga dia RM72. Untuk yang kedua, wakaf 2, 10 keping jubing putih, tambah dengan 20 keping jubing hitam, kita jumlahnya RM140. So, ini dua persamaan yang perlu anda tulis. Okey. Dah? Alright. So, ini tidak perlu kita mudahkan. Tidak perlu. Kita terus ganti ke dalam terus tulis dalam persamaan matriks. Inilah persamaan matriks dia. 4, 12, 10, 20, PH sama dengan 72, 140. 140. Okay, alright. So, kita pun buatlah di sini. PH ini sama dengan 1 bahagi A darab B, 4 darab 20, tolak dengan B darab C, 12 darab 10. Lepas itu kedudukan A dan T terbalik, 20 atas, 4 turun bawah. Kedudukan B dan C negatif 12, negatif 10. Kemudian taraf dengan 72, 140. Okey, daripada langkah ini kita boleh terus pergi jawapan guna kalkulator. Jawapan dia 64, iaitu sekeping jubing putih RM6, sekeping jubing hitam RM4.
Tapi kita jangan henti di sini ya. Kita kena teruskan. Satu lagi langkah iaitu P sama dengan 6, H sama dengan 4. Jadi selalu kalau kita tengok soalan matrix walaupun kebat, tapi dia kebat yang mudah. Contohnya tahun lepas dia guna mi, semangkuk mi dengan sekelas jus orange kan. Mereka pergi ke restoran untuk sarapan pagi ya. Dari situ mereka buat persamaan. So tidak susah untuk matrix. Yang penting baca soalan teliti ya. Mana yang ada positif, mana yang ada negatif, itu kena hati-hati supaya tidak membuat kesilapan dan kecuaian di situ. Okey, kemudian soalan 6A, lengkapkan supaya dia menjadi benar. Jadi kalau lengkap jadi benar, semua dengan sebilangan. Kalau anda kurang pasti, awak buatlah sebilangan. Biasanya sebilangan itu lebih banyak, lebih besar keparang kalian dia lah. Okey, jadi sebilangan matriks 2 darab 2 mempunyai matriks songsan. Ya, bukan semua. Kadang-kadang matriks kita tidak ada matriks songsan. Jadi kita guna sebilangan supaya dia betul. Sebilangan, satu markah. Kemudian ini sekali lagi membuat implikasi ya. Cikgu pun tidak mau banyak bincang. Implikasi ini bagi anda memang tak ada masalah. Iaitu jika maka. Jika bilangan subset bagi set P ialah 8, maka bilangan P sama dengan 3. Implikasi 2 kita terbalikkan. Jika bilangan MP sama dengan 3, maka bilangan subset bagi set P ialah 8. So saya rasa kalau keluar lagi tahun ini memang bersyukurlah. Sebab di sini ada 2 markah yang mesti boleh anda dapat. Yang penting jangan salah saling. Setiap sebulat biji dia kena sama. Okey, kemudian C ini sekali lagi ialah kesimpulan secara deduksi ya, iaitu anda diberi satu rumus. So di sini rumus yang diberi ialah N tolak 2 darab 180. Dan anda dikehendaki membuat kesimpulan untuk hektagon. So yang penting awak kena faham, hektagon itu ialah sisi dia 7. So cikgu ulang pentagon, pensel punya pen 5 sisi. Kalau hexagon 6 sisi, heptagon 7 sisi, oktagon 8 sisi, nonagon 9 sisi, dan 10 sisi kita namakan dia dekagon. Dekagon, satu tekad kan, 10 tahun kan, dekagon. So gantikan 7 untuk N, so kita dapat 7 tolak 2, kemudian darab dengan 180 darjah, dan kita dapat 900 darjah. 900 darjah. Satu lagi ya, saya lupa kepada pelajar-pelajar tingkatan 5A2, kan dulu awal tahun kita ada 34 orang pelajar kan. Jadi pelajar-pelajar yang telah pergi ke 5A3, 5A4, mereka boleh ikut Google Meet saya. Kalau mereka sudi, mereka boleh ikut. Maklum kepada rakan, sesiapalah yang nak join, tak kisahlah 5A1 ke 5A3 ke 5A4. Sesiapa yang ingin ikut pembelajaran boleh ikut. Boleh ikut. Hantar link kepada rakan, kepada mereka yang sudi ya. Saya tidak ada masalah. Tetapi saya juga tidak sengaja menghebohkan diri saya, tidak. Ini hanya untuk perkongsian dan perbincangan. Yang sudi kita sama-sama belajar, yang tak sudi pun tidak apa. Tujuannya untuk membantu pelajar untuk membuat persediaan akhir. Okey. Jadi sampai ke tahap ini kita tidak lagi tengok kelas mana dengan mana lah. Kelas mana itu sudah tidak penting. Fahamkan maksud saya. So jawapan 900 untuk soalan ini iaitu 6C. Okey, soalan 7 buat dalam ruang jawapan. Okey. Soalan 7 sekali lagi ini ialah garis lurus. Anda telah diberikan 2 garis lurus RS dengan UV. Dan anda dikehendaki mencari persamaan garis lurus RS
Dan kalau kita tengok persamaan kali lurus Rx, kita dapati bahawa di sini ya, kita hanya ada satu titik koordinat negatif 84. Jadi tidak ada kecerunan. Kita boleh cari kecerunan daripada UV. Di dalam garis UV, kita tahu negatif 23. Satu titik saja. Mungkin awak tanya, satu titik tidak boleh cari kecerunan. Ya, tetapi sebenarnya garis UV ini melalui asalan. Apabila melalui asalan, maksudnya kosong-kosong di sini. Jadi bolehlah kita dapat dua titik koordinat dan kita apa dia, dan kita boleh cari kecerunan. 3 tolak sifar bahagi negatif 2 tolak sifar. So kecerunan negatif 3/2. Dan seterusnya kita gantikan kecerunan negatif 3/2 dan titik negatif 84 ke dalam Y sama dengan MS tambah C ya, ke dalam. Dan kita gantikan Y itu 4, kecerunan M itu negatif 3/2, X itu negatif 8 dan C kita cari. Dan kita cari, lepas cari saya dapat C itu ialah negatif 8. Negatif 8. Lepas cari kecerunan, cari C, kita boleh membentuk persamaan. Iaitu Y sama dengan negatif 3/2X tolak 8. Tidak susah. Tidak susah. Walaupun mungkin gambar raja itu macam ada sedikit lain, dia ada satu lagi garis menegak itu sebenarnya tidak kacau pun. Okey, so ini dia kecerunan negatif 3/2, C dia negatif 8 dan persamaan ialah Y sama dengan negatif 3/2X tolak 8. Okey, dah. Jadi kita sambung bahagian B, cari pintasan X bagi garis lurus ST ya, pintasan X. Cari pintasan S garis lurus RT ke ST. ST, okey sorry ya, ST. Sebenarnya pintasan S bagi garis ST sama dengan pintasan S untuk RS kan? Sebab kedua-dua garis ini bertemu di X. Jadi maksudnya kita cari pintasan S untuk garis lurus RX. Jadi kita guna saja persamaan yang baru kita cari, kita ganti Y sama dengan kosong. Jadi nilai X yang kita cari ialah negatif 16/3. Negatif 16/3. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, kita sambung. Okey, kalau terlalu laju beritahu saya. Soalan 8. Dalam raja 6, graf JKL ialah graf jarak masa bagi kereta P yang bergerak dari bandar A ke bandar B. Lepas itu graf MKN, graf jarak masa bagi kereta Q yang bergerak dari B ke A, bandar B ke A. So kita tengok graf ini betul-betul, ini ialah graf jarak lawan masa, jarak kilometer, masa ialah jam. So kilometer per jam, ini tak ada masalah. Dan di bawah ini ialah bandar A, atas ini bandar B ya. So jarak bandar A dengan bandar B ialah 350 km. Kemudian untuk kereta P punya garis ialah JKL. Dia pergi dari A pergi ke B, bandar A ke bandar B ya. Masa yang diambil 7 jam, jarak 350 km. Kemudian untuk kereta Q yang berwarna biru ini ialah MKN. MKN ini kereta Q dia lebih laju, dia bergerak dari bandar B ke bandar A, jarak dia 350 tetapi masa yang digunakan hanya 5 jam. Dia lagi cepat. Lagi cepat sebab masa yang digunakan lebih pendek. Jadi anda boleh buat seperti saya buat. Kadang-kadang awak boleh guna highlighter semasa anda jawab soalan. Okey. So, itu dia. So, ini pemahaman daripada gambar raja. So, sekarang bahagian A minta awak tanya, berapakah jarak dari bandar B ke bandar A? Dari bandar B ke A. Dari bandar B ya,
supaya mereka bertemu. Kedua-dua kereta bertemu. Mereka bertemu di titik Q. Kita kena kira dari panda P. Jadi kalau awak kata jarak dia bertemu 172 salah. Kalau 172 maksudnya dia dari panda A. Sekarang dari panda B. So atas ke bawah. So kita tolak 350 tolak 172. So jawapan dia 178. 178. Kemudian bahagian B, hitung purata laju dalam kilometer per jam kereta P dari panda A ke B. Dia nak purata laju untuk kereta P. So kita tengok kereta P ialah warna pink color ini, merah jambu. Betul ke merah jambu? Pink color. Dia nak laju purata. Laju purata ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. So jumlah jarak yang dilalui oleh kereta P 350 km, masa yang dia ambil 7 jam. So ini senang. Ini dua markah memang senang dapat. 350 km bahagi 7 jam. So dia punya purata laju ialah 50 km per jam. 50 km per jam. Kemudian untuk C, bahagian C, cari nilai T jika laju kereta Q dalam T jam pertama ialah 86. 86 ini maksudnya laju 86 untuk kereta Q. Dan dia kata ialah T jam pertama. So maksudnya garis yang pertama ini untuk warna biru. Dan kalau kita baca soalan, dia berikan kita laju. Apa maksud laju sebenarnya? Laju bermaksud cari kecerunan. Jadi kita tuliskan koordinat M 0350, koordinat K T172. So daripada dua titik koordinat, kita cari kecerunan dan kecerunan dia sama dengan 86. 86 iaitu 350 tolak 172 iaitu jarak bahagi masa 0 tolak T. Dan kenapa saya letak negatif untuk 86? Kerana untuk garis biru itu dia adalah secara menurun, turun bukit. Dan kita tahu turun bukit punya kecerunan mesti negatif kan? Jadi 86 ini kita perlu letak negatif di depan. Tapi kenapa soalan tidak berikan negatif leh? Kerana dalam soalan dia kata laju dia 86. Dan awak kena faham, laju tidak boleh negatif. Kalau laju negatif, itu bermaksud laju dia pada arah yang bertentangan, iaitu arah menurun. Itu awak kena faham. So walaupun dia kata laju 86, tapi kita automatik letak negatif di depan 86. Ataupun kalau you tidak mau letak negatif di depan 86, awak boleh letak di depan pecahan sebelah kiri ini. Itu pun boleh kalau you letak di depan sini. Mana-mana satu. Kiri boleh, kanan pun boleh. Tapi sekali letak sahaja. So nilai dia nanti awak boleh dapat T lah. Tapi cikgu tak cari awak carikan. Berapa nilai dia? Nur Ain, berapa nilai dia? Tidak ada suara. Enes berapa Enes? Enes? Cikgu. Okay. Ya, kerja-kerja. .07. Ya. Itulah jawapan di sini 2.07. So kita ikut saja, sebenarnya tidak berapa tepat sebab mana boleh ada perpuluhan kan. Jadi maksudnya mungkin ada tempat dia sudah salah. Tetapi tidak apa, kita ikut saja. Tidak ada konsep mengatakan tidak boleh. So kita letak T itu 2.07. Konsep dia memang macam itu. 2.07 jawapan dia.
Okey. Oh, itu ialah C ya. Laju dia ialah keturunan ya. Dan cikgu letak negatif di sini kerana garis itu adalah secara menurun. Oh, tapi dalam soalan dia tidak boleh beritahu negatif sebab laju tidak ada negatif. Okey. Alright. Jadi untuk makluman semua kepada yang sesiapa yang ada sedang join ini, so untuk esok kita hanya buat satu slot dah. Esok kita buat satu slot saja. Dan tadi ada pelajar cadangkan buat waktu malam. Ada juga pada mula-mulanya saya cadang buat waktu petang. So nanti tolong buat ataupun tolong tulis dalam dalam bahagian chatting sana, tuliskan pilihan anda petang ke malam. Supaya kita ikut majoriti lah. Kalau majoriti tulis petang, kita buat petang. Kalau majoriti tulis malam, kita buat malam. Saya mana-mana boleh. Sebab pagi esok tidak sesuai ya. Sebab pagi esok ada 5A5 ada kelas dengan guru sains mereka. Okey. Okey, soalan yang seterusnya ialah soalan nombor 9. Nombor 9 ini ialah kebarangkalian. Raja menunjukkan kotak P dan kotak Q yang mengandungi 3 sampul pakej pelancongan dan 4 sampul voucher hadiah. So untuk kotak P ini 3 pakej pelancongan di sini ya. Pelancongan di sini ada 3, Langkawi, Pulau Pinang dan Cameron Highlands. Kemudian dalam sampul voucher ini ada duit wang tunai RM50, RM80, RM100, RM150. So kotak P dengan kotak Q. Saya rasa ini senang lah kalau you tengok di sini. Ya, ini dia. So anda boleh isikan. Anda boleh isikan jadual ini dengan betul. Jadual ini dengan tepat. Ini dia. Okey, L50. Kenapa bukan 50L leh? Kita tengok yang jawapan lain. Kalau ikut saya memang 50L, tapi dia di sini jadual ini buat L di depan. Kita ikut dia lah. So L50, L80, L100, L150. P50, C50 dan seterusnya. Isikan semua. So semuanya ada 12 kurungan. 12 kurungan. Oleh sebab kurungan itu terlalu sempit, so cikgu tak cukup tulis, memang tulis terkeluar. Tapi saya rasa anda boleh tulis dalam kurungan. Tulis dalam kurungan. So ini adalah pakej pelancongan dengan pakej voucher wang tunai ya. Ada 2 hadiah di sini. Okey, kemudian kita pergi ke B. Tengah menyenaraikan kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa yang pertama, pelanggan itu memenangi pakej pelancongan ke Langkawi atau voucher hadiah yang bernilai RM100. Di sini dia guna atau. Jadi apabila kita guna atau, kita tengok L ialah Langkawi ya, atau 100. So kita ambil semua pasangan yang ada L dulu. Sebab atau maksudnya dua-dua boleh ya. So kita pilih pasangan yang ada L. So sini L50, L80, L100, L150. Asalkan ada L kita terima. Lepas kita ambil L, kita ambil yang pasangan ada 100. So 100 itu L sudah ambil. So kita ambil P100, C100. So jumlah dia 6 pasangan. So jawapan kebarangkalian 6 bahagi 12. Dan bersamaan dengan 1/2. 1/2. 1/2. So semuanya ada 6 pasangan di sini. 6 pasangan. 6 pasangan. So oleh sebab di sini kita guna atau. So kita guna ambil salah satu. L ambil, 100 pun ambil. Okey, kemudian bahagian yang kedua. Di sini dia kata pelanggan itu tidak memenangi pakej pelancongan ke Cameron Highland iaitu C. Dan, dia guna dan, voucher hadiah yang bernilai RM150. Dia tidak memenangi. So C dan 150. So kita buang pasangan C 150. Itu pasangan kita buang.
Yang tinggal itu ialah 11/12. Itu jawapan 11/12. Ini seolah-olah buat pelengkap. Bukan C, bukan 150. Dia guna dan. So pasangan yang kita tak pilih ialah C, 150. Yang lain kita semua terima. So 11/12. 11/12. Ini kebaran kalian. Okey, kemudian untuk soalan nombor 10, ini soalan yang cantik sekali juga. Oh, memang cantik dia punya soalan. Saya sangat suka. Okey, Raja 8 menunjukkan sebuah kuali P. Kuali ini berbentuk hemisfera yang berisi penuh dengan sup. Dan sebuah bekas Q yang berbentuk silinder. Silinder itu kosong. Kedua-dua kuali dan bekas itu mempunyai jejari yang sama, iaitu 9 cm. So, untuk kuali ini, hemisfera, jejari 9. Untuk bekas berbentuk silinder ini, jejari pun 9. Okey, sekarang. Ziana menuangkan semua sup daripada kuali P ke dalam bekas Q. Sekarang kita tuangkan kuali P itu punya sup ke dalam bekas Q. Didapati bahawa lepas kita isi dia punya bekas Q itu, silinder itu hanya 5/9 penuh. Maksudnya tidak penuh sebenarnya, 5/9 sahaja yang diisi dengan sup. Maksudnya bekas silinder itu memang bekas yang sangat besar lah. Selepas kuali itu masukkan semua, dia baru 5/9. Jadi maksud di sini ialah isi padu hemisfera itu sama dengan 5/9 isi padu silinder. So 5/9 kena darab dengan isi padu silinder di depan dia. Dan kita nak cari tinggi silinder. Tinggi silinder. So hemisfera punya isi padu 2/3 ataupun 1/2 darab 4/3 ataupun terus 2/3 lah, mana-mana satu. Darab dengan 22/7 pi 2/3 pi J kuasa 3. So, jejari 9. So, 9 kuasa 3. Kemudian untuk silinder, 5/9 kurungan isi padu selinder pi J kuasa 2 T. So, pi 22/7, J ialah 9 kemudian kuasa 2. So, cuba cari T. Cikgu bagi awal 30 saat untuk cari T. Nanti kita minta salah seorang kawan bagi kita jawapan. Okey. Okey, berapa T? Kita minta seorang di sini yang ada Mat Junior. Apa nilai T di sini? Apa nilai T? Mat Junior ada tak? Ada, kejap je. Okey. So, cikgu tunggu jawapan awak. Awak sebut saja lepas awak dapat. .38 betul je. 0.38? Tak betul. Tak betul. 10.8. Ya, 10.8. 10.8. So, tinggi T di sini dalam silinder itu ialah 10.8. Okey, terima kasih Mat dan juga Vani ya. Okey, itu dia. So, ingat 5/9 kena darab dengan isi padu silinder sebab sup yang kita isi ke dalam silinder hanya penuh 5/9 penuh.
Okey, kemudian soalan yang ke-11, ini soalan yang cukup mudah. Saya rasa anda pun pernah tengok soalan ini. Dalam dia adalah satu sukuan, yang luar itu ialah satu sektor besar. So, kalau kita tengok sudut pada pusat O di sini yang luar ini ialah 90 darjah. Jadi sudut sektor yang besar ini sebenarnya sudut dia ialah 270 darjah. 270 darjah dan sukuan ini sudut dia 90 darjah dan anda juga telah diberikan jejari OA, OB 10 cm. Tapi kita tak tahu OP kan. Jadi kita boleh guna nisbah yang diberi. So nisbah awak kena faham bagaimana guna nisbah ini. OP nisbah OB sama dengan 3 nisbah 2. Nisbah ini boleh tulis dalam bentuk pecahan. OP nisbah OB ialah OP bahagi OB. Sama dengan 3 nisbah 2. 3 nisbah 2 maksudnya 3 bahagi 2. Dan kita darab silang. Kita nak cari OP ya. Dan kita sudah tahu OB ya. OB ialah 10. Sebab OB sama dengan OA 10. So lepas itu guna kalkulator darab silang kita dapat OP itu 15 cm. 15 cm. So sekarang kita sudah tahu sektor besar jejari 15, sudut 270. Kemudian untuk sektor kecil, sudut 90, jejari 10. Dan bahagian A minta kita cari perimeter kawasan pelorek. Oh, ini bukan seluruh raja, ini pelorek, kawasan pelorek punya perimeter. So di sini kita tengok dulu. Cikgu mula dengan O. OP 1. PQR nombor 2, RO nombor 3. 3 sisi sahaja ke? Kalau 3 sisi yang ini ialah seluruh raja. Tetapi dia kata perimeter untuk kawasan pelorek. So untuk kawasan pelorek termasuk sektor kecil ini, iaitu OA, AB, BA. So ada 3 lagi tambahan sisi. So semuanya 6 sisi. 6 sisi yang perlu anda jumlahkan. So 15 untuk OP tambah dengan PQR sektor panjang lengkok 270 darjah bahagi 360 darjah darab 2 pi J. 2 darab pi darab jejari 15. Kemudian tambah lagi RO 15, tambah lagi OA 10, kemudian tambah lagi panjang lengkok AB. Panjang lengkok AB sudut 90 darjah bahagi 360 darab 2 pi jejari 10. Dan akhir sekali tambah lagi sisi BO. BO ialah 10. So anda cuba jumlahkan. Anda cuba jumlahkan. Okey, mungkin boleh seseorang bagi saya jawapan ke? Awak cuba tekan dulu. Sebenarnya waktu petang macam ini mungkin kita akan rasa mengantuk kerana cuaca panas. Tetapi inilah masa yang mengantuk ini. Kalau you nak hilangkan mengantuk, salah satu cara yang terbaik ialah buat soalan matematik. Dia boleh membantu kita mengurangkan ataupun menghilangkan rasa mengantuk itu. Jadi tapi tangan mesti bergeraklah. Kalau awak hanya tengah saja, nanti awak akan mabuk dan akhirnya tertidur. Okey, apa jawapan dia di sini? Kita minta Nur Ain. Nur Ain. Apa jawapan anda? Cikgu, jap. Okey.
Ya. 136.42. 43. 43. 428 kita pundah menjadi 43 ya. Jawapan untuk perimeter kawasan pelorek bagi bahagian A ialah 136.43. 136.43. Oh. Okey. So itulah jawapan dia. Okey, kemudian untuk bahagian B, kita diminta cari luas kawasan pelorek. So ini sangat mudah, iaitu luas sektor yang besar tolak luas sektor yang kecil. Ada di sebelah kanan di sini, iaitu luas sektor besar 270 darjah bahagi 360 darjah darab pi J kuasa 2. J ialah 15 saja jari untuk yang besar. Kemudian tolak untuk sektor kecil ataupun sukuang itu 90 darjah bahagi 360 darab dengan pi 22/7 darab dengan jejari 10 kuasa 2. Okey, sekarang kita minta seorang lagi untuk beri jawapan tapi awak kira dulu. Nanti saya sebutkan nama. Untuk bahagian B ya, luas. Okey, biarlah tangan gerak-gerak sikit supaya tidak mengantuk. Kalau tidak nanti semua sudah tertidur. Untuk 5A5 pelajar 5A5 boleh saya tahu minggu lepas peperiksaan itu siapa itu siapa yang tidak hadir untuk exam Syawah hadir kah? Syawah tak ada. Jackie? Jackie, Shandy tak ada juga. Okey. Siapa lagi tidak hadir? Tahukah? Ingatkah? Rasanya itu je. Kalau kertas tiga, kalau kertas tiga Syukri tak ada. Syukri itu case lain. Yang maksudnya yang semua hadir Okey, terima kasih Henil. Syukri itu dia tidak dapat hadir lagi lah. Jadi saya harap orang tidak dekat dengan dia buat sementara waktu ini. Tak tahulah minggu lepas waktu Isnin, Selasa, Rabu itu ada tak awak berdekatan dengan dia. Harap tidak lah. Kalau tidak susah nanti. Okey, so apa jawapan dia Henil di sini? Luas kawasan belorek. Luas kawasan belorek. Henil. Tidak ada. 491.79. Yes. Betul. Tania. So jawapan di sini 451.79. 451.79. Okey. So itu langkah kerja dan jawapan. Okey, kita pergi bahagian B. Kita pergi bahagian B sekarang. Okey, sebahagian A ini sekali lagi kalau kita tengok bersamaan di sini, Y sama dengan X kuasa 3 tolak 5X tambah 2. Ini kuasa 3 ialah fungsi apa? Brownson. Fungsi apa? Fungsi apa di sini? Kuasa 3. Siapa tahu kuasa 3 ini fungsi apa? Nor ikuan? Kubik. Ya, betul. Kubik. Kubik. Jadi kuasa 3 ialah kubik. So, 2 jawapan yang perlu anda isi di sini ialah 4 kemudian sifar. 4 kemudian sifar. So, saya percaya semua tidak ada masalah ini.
Kemudian bahagian B lukis graf, bahagian C cari nilai pun tidak ada masalah, mesti buat Dan yang kita nak bincang ialah bahagian D. So sebelum saya pergi bahagian D, kita tengok bahagian D punya persamaan S kuasa 3 tolak 9X sama dengan negatif 2. So negatif 2 ini kita cuba pindah ke kiri. X kuasa 3 tolak 9S tambah 2 sama dengan 0. Lepas kita sudah ada 0, baru kita pergi ke bahagian A. So bahagian A punya persamaan Y sama dengan S kuasa 3 tolak 5X tambah 2. Oh, line lekat. Okay. Okay, it's okay. Okay. Kalau macam itu, saya fahamlah. Memang line itulah masalah. Okay, kemudian ini persamaan A. Kemudian lepas kita susun persamaan A, kita tengok persamaan D. 0 sama dengan S kuasa 3 tolak 9S tambah 2. Dan kita boleh guna operasi tolak untuk hapuskan S kuasa 3. So, di sini Y tolak 0, Y. X kuasa 3 tolak S kuasa 3. Hapus 0 di sini. Lepas itu negatif 5X tolak negatif 9X. Menjadi positif 4X. Kemudian tambah dengan 2. Tambah 2 tolak tambah 2, 0 juga. Jadi persamaan yang kita ada di sini ialah Y sama dengan 4X. So anda ambil pindah satu jadual. Lepas itu cari 3 titik. Blok pada graf. Lukis garis lurus itu. Lukis garis lurus itu. Buat. Okey. Okey, itu untuk soalan graf fungsi. So kalau boleh nanti terima saja kertas soalan, terus pergi bahagian B. Buat dengan kemas, buat dengan serius bahagian B. Fokus. Okey, cikgu tak buat di sinilah. Okey, untuk bahagian soalan 13 ini soalan penjermaan. Anda telah diberikan satu sata seperti ini. Dan kita diberi 3 penjemahan, iaitu T translasi negatif 23, P pantulan pada pasi X. Pantulan pada pasi X ini menarik, di mana pasi X. Dan R ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 40. Jadi kita mula daripada titik M dan kita buat T dulu. Soalan pertama kita lakukan T. So kita mula daripada M, kita buat T. T ialah translasi negatif 2, 3. 2 ke kiri, 3 ke atas. So jawapan dia 05 di sini. 05. 05. So titik pink color ini jawapan dia. 05. Ini dia. 05. Okay, lepas itu yang kedua kita nak buat PR. So kita PR maksudnya kita buat belakang dulu. R ialah putaran. Putaran. So daripada titik M ini kita sambung kepada pusat putaran. Pusat putaran ialah 40. 40. Lepas itu kita nak berdiri di pusat, tangan kita menuju ke M. Kemudian ikut arah jam. Ikut arah jam. So dia ke kanan. Dan kita dapati jawapan dia ialah 62. 62. Lepas kita buat putaran, satu lagi ialah P. P ialah pantulan. Pantulan pada paksi X. Ini paksi X yang awak nampak cursor mouse saya. Ini paksi X. So kalau pantulan dia pantul ke bawah. 2 petak, 2 petak. So jawapan akhir ialah 6 negatif 2. 6, 2 menjadi 6 negatif 2. Senang sahaja. Ini dia. So koordinat 3 markah. Koordinat 3 markah. Jadi kalau cikgu terlalu laju, awak boleh perlahankan saya. Ataupun kalau line awak kurang baik, beritahu saya juga supaya saya boleh perlahankan sikit. Kadang-kadang kalau line tak bagus, saya laju, awak tidak boleh dapat maklumat yang saya sampaikan. Bronson, Okey. Jadi nanti awak jadi YB lah supaya memperbaiki keadaan line tidak bagus di Sibu ini. Suatu hari nanti kalau jadi YB Sibu, tolong bagaimana nak meningkatkan bagaimana nak meningkatkan Okey, cikgu. Ya, meningkatkan Cikgu dah jadi YB. Saya tidak boleh ni. Baju singlet. Tunggu cikgu pencen lah, tunggu cikgu pencen.
Ya. Okey, jadi ya, jadi itulah masalah dia. Bertahun-tahun kata apa nak pergi ke 5G lah, 7G ya pun ada sampai ke 7G. Jangan 7G lah, 4G pun belum selesai lagi. Jangan cerita 7G tu. Tipulah itu. 4G pun tidak dapat sekarang. Line putus-putus, line slow. Itu pun tak boleh. Macam mana nak bagi 7G ya? Saya pun tak tahulah. Ini orang-orang politik selalu tak tahulah. Dalam bosan, aduh. Aduh. Ya, ya. Tengoklah bosan. Aduh. Aduh. Ya, tapi ada jugalah YB yang baik, ada juga. Bukan semuanya tidaklah. Betul. Ready YB nanti. Cikgu kena vaksin nanti. YB. Ya. Okey, jadi seterusnya kita bina ayat. Kita punya A, B, C, D ialah objek. Kita nak bagi E, F, G, H. So sangat jelas A, B, C, D pergi ke E, F, G, H. Ini ialah satu putaran. So pusat cikgu telah beri di sini ya. Pusat dia negatif 2, 2. Kalau awak sambungkan dia memang boleh dapat putaran. Yes, putaran. Dan arah dia ialah ikut arah jam 90 darjah. Kemudian untuk E, F, G, H pergi ke E, L, K, J yang besar ni. Ini ialah satu pembesaran. Pembesaran di sini 3 kali ganda. So faktor skala dia 3 dan pusat dia di E. Kerana dua-dua objek dan image ini dia ada satu titik yang sepunya iaitu E. Jadi ini pusat dia iaitu negatif 3, 5. So dua ayat ini jawapan dia ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat negatif 2, 2. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat negatif 2, 2. Okey, kemudian W ialah pembesaran. Pembesaran dengan faktor skala 3, 3 kali ganda pada pusat negatif 3, 5. Negatif 3, 5. Okey. Sudah? Okey, akhir sekali kita cari luas. So anda diberikan luas 248. 248 ialah kawasan pelorek. Seperti ada satu soalan sebelum ini kita kata luas image itu adalah kawasan pelorek tambah dengan luas X. So kita andaikan kawasan putih itu ialah luas dia X. Objek dia sama dengan kawasan putih, so X. So di sini luas objek ialah X, luas image ialah 248 tambah X. Faktor skala 3. Jadi gunakan bukan rumus kita gantikan ke dalam persamaan dan kita dapat di sini X itu 31. 31, tidak susah. Memang macam mana pusing pun dia hanyalah beberapa bentuk ini sahaja. So kalau awak boleh buat semua bentuk, memang tidak ada masalah untuk bahagian ini. Jadi dalam 2 hari ini, kalau ada soalan yang tak faham, mana yang nak tanya, ambil gambar, tanya cikgu. Lepas Isnin, kalau you tanya lagi lepas Isnin, saya pun tidak akan jawab awak lagi. Sebab sudah lepas. So boleh tanya dalam 2-3 hari ini. Okey. So kita pergi ke soalan 14 ialah soalan statistik. Soalan statistik. Okey, so sekali lagi soalan ini beri kita kegerapan longkokkan. So kalau kegerapan longkokkan nak balik ke kegerapan, inilah awak kena hati-hati ya. Dia bagi dalam jadual. Okey, ini dia. Jadual A ya. So kegerapan longkokkan telah diberi, kita nak isi kegerapan. Jadi ingat nak isi kegerapan, nombor pertama mesti sama. Kalau longkokkan kosong, dia pun kosong.
Lepas itu kita buat dari bawah ke atas. 48 tolak 45 ialah 3. 45 tolak 40, 5. 40 tolak 32, 8. 32 tolak 17, 15. 17 tolak 6, 11. 6 tolak 2, 4. 2 tolak 0, 2. Itu kekerapan dia. Kemudian titik tengah tak ada masalah, 63, 68. Saya percaya yang hadir di sini memang tak ada masalah untuk titik tengah. So awak kena faham kalau cari kekerapan, cari titik tengah itu mesti lukis sama ada graf poligon, kekerapan atau histogram. Satu lagi sebelum saya lupa. Kita pun sudah lama tidak keluar gabungan. Kadang-kadang soalan graf ini dia mungkin boleh minta awak lukis histogram dulu. Lepas itu lukis poligon kekerapan. Jadi kalau ada soalan macam ini awak lukis histogram. Lepas itu sambung titik-titik tengah untuk sambung menjadi graf poligon kekerapan. Maksudnya graf itu 2 in 1, 2 dalam 1. Lukis histogram dulu, lepas itu lukis poligon kekerapan. Mungkin juga ada pernah sekali keluar, itu pun sudah lama, belas tahun yang lalu ada sekali. So lupa saya beritahu. Itu pun perlu ambil perhatian untuk kes macam itu. Kemudian kekerapan dengan titik tengah di sini adalah penting untuk kita buat min. So kekerapan taraf titik tengah nilai boleh isi di tepi jadual sini. So jumlahkan berapa, awak boleh cuba. Min mesti mahirkan supaya 3 markah min dapat markah penuh. So cikgu pun tidak tunjuk min di sini sudahlah. Awak tunjukkan. Okey. Kemudian kita pergi soalan 15. 15 ini cikgu kecilkan sikit. 15A di sini kita nak lukis lukisan daripada A. Lukisan daripada A bukan lukisan daripada X. Pandangan dari X. Dan anda diberi tinggi J dengan K tinggi dia 5 cm. Saya lupa tulis tinggi di sini 5. Jadi awak kena ukur 5 tinggi dia. Lepas itu ambil kanan. Okey. Okey, so kita sambung balik soalan tadi iaitu awak kena pastikan sebelah kiri ini 1 cm, sebelah kanan ini pun 1 sebab atas ini 6 kan. So 1, 1, tengah-tengah 4. Baru kita sambungkan sisi tepi ini Sisi tepi ini memang tak tahu berapa. Tapi tinggi dia mesti 5. So saya terlupa itu. Okey So ini adalah contoh 3 markah yang wajib awak dapat. Sebab dia sangat jelas. Tengok sudah tahu jawapan. Kalau ada macam ini punya case, untunglah awak. Okey, kita sambung. Sudah. Okey, untuk B1, B2, ini lukisan dia lagi lebih rumit lagi sebab dia ada tambahan di belakang iaitu cuboid. Cuboid. So B1 kita nak lukis tonggakan daripada Y dulu, iaitu dari tepi dari tepi ini, dari tepi sebelah kanan. So di jauh itu ialah 1 cuboid tinggi dan di sebelah kiri ini ialah 1 cuboid, bukan cuboid, segi 4. Kanan itu segi 4 dan kiri pun segi 4 tinggi yang rendah. Okey, ini dia. Okey, ini dia. So tinggi di sini, seluruh tinggi sini ialah 8. 5 tambah 3, 8 di sini. 8 dan panjang dia 2 dengan 7. So jumlah dia 9. 8
dengan ini 9, tinggi dia 8. So itu sebenarnya satu lukisan yang agak mudah juga, 4 markah. Okey, awak catatkan. Mana satu yang kita nak ulang? Tengok mana dia. Mana bahagian yang you nak ulang? Yang tadi itu, A ya? Ini. Yang ini kah? Iaitu ini ialah tongakan daripada X. Tongakan daripada X. Okey. Yang ada pelajar kata nak ulang ini. Okey, betulkah ini? Okey. So ini ialah tinggi dia 5, tinggi 5. Jadi awak ukur di bawah 6 jugalah. Tapi daripada kiri itu 6, awak kena ukur 1 ke dalam. Kemudian kanan pun 1 ke dalam. So bawah ini 4. Atas ini 6. Dan tinggi dia 5 jarak dia. Lepas itu sisi itu kita sambung saja. Memang tidak ada ukuran. Memang tidak ada ukuran. Okey, seterusnya kita bagi B1 tadi sudah saya tunjukkan. B1 ialah ini ya, agak senang. Iaitu tongakan daripada Y. Jadi soalan ini yang paling susah ialah tongakan dari, bukan tongakan, pelang. Akhir sekali lukis pelang kan. Jarang pelang letak belakang. Kalau pelang letak belakang itu memang yang agak sukar lah. So tidak apa, kita boleh cuba. Okey, so kalau you tengok pelang ini, yang sebelah kiri ini dia 1/4 kan. Tetapi di bawah dia pun ada 1/4 yang lebih sempit kan. Kemudian di sebelah kanan sana ada 1/4 yang memanjang. So jawapan dia ialah macam ini. Okey. So tepi ini memang sama 7 dengan 2. Lepas itu ini ialah 5. Saya lupa ada tulis saya kecilkan sudah kecilkan. Okey, 5. Kemudian ini ialah 141 sebab di bawah dia lebih sempit itu memang kita tak nampak dari atas. So ini garis putus-putus ada 2. 141. Kemudian ini 7. Atas ini 2. 2 dengan 5. Ini adalah kubot yang ditambah selepas itu. So ini jawapan untuk B2 pelang. Kalau awal lukis secara mengufut pun boleh. Asalkan ukuran bentuk semua betul. Menegak, mengufut, dua-dua boleh. Okey, so ini set pelis. Jadi kalau anda tengok di sini, hari ini kita bincang 3 set. Yang pertama pagi ini ialah Terengganu. Lepas itu pukul 11 tadi itu ialah Melaka dan sekarang ini ialah Perlis. Ketiga-tiga set ini, kalau kita tengok dia bukan soalan yang sangat susah. Dan tambah lagi 5 set percubaan yang kita telah beri. Bila cikgu beri ya? Cikgu beri pada 20 Januari kan. Buka sekolah pulang lepas 20 Januari cikgu telah berikan 5 itu. 5 set. Tambah sekarang 3 sudah 8 set. Saya rasa cukup banyak sudah. Tambah lagi set-set tahun-tahun lepas di dalam modul. Awak boleh cuba tengok balik. So ingat dah. Ingat mesti tengok balik yang telah buat. Kalau boleh cuba gerakkan tangan untuk buat-buat. Supaya ada latihan. Kalau tidak nanti kita tengok mungkin tahu, tetapi apabila betul-betul kita lukis, kita tulis macam tidak dapat. Jadi kena buat latihan di sini ya. Jadi sekarang kepada yang sudah siap, tolong tulis dalam chatting esok masa apa yang sesuai. Petang ke malam? Petang atau malam?
Masa itu nanti saya beritahu. Kalau petang mungkin mungkin petang lewat sikit lah, 3:30 hingga 5:30. 3:30 hingga 5:30. Ataupun kalau malam kita boleh buat pukul 8 hingga 10 malam. So anda boleh pilih lah mana-mana satu. Awak tulis dalam chatting, You tahu chatting di mana? Chat lah. So supaya kita tengok majoriti lah. Jadi malam ini ada satu tugas lagi tadi cikgu sudah beritahu. Nanti lepas ini cikgu akan hantar satu rakaman slide PowerPoint yang membincangkan skema pemakahan soalan kertas 2 tahun 2019. Itu pun cikgu sudah buat dan nanti cikgu akan hantar link lah, dan anda boleh klik link YouTube itu dan menonton supaya mungkin kita boleh dapat sedikit maklumat daripada itu, apakah ataupun di manakah tempat yang boleh anda skor untuk markah. Jadi adalah baik kalau awak tahu skema bagaimana kita ataupun bagaimana pemeriksa menyemak kertas anda. Okey. Jadi tidak ada orang yang tulis dekat message sana, chatting sana. Anda boleh tulis kenapa saya tak nampak seorang pun yang tulis. Okey. Ada cadangan petang ke malam? Buat malam. Henil kalau buat malam okey ke 5A5 Henil? Buat boleh juga. Malam atau petang. Buat 3 pagi juga. Tetap buat. Okey. Henil tadi apa you cakap? Tak dengar. Malam. Petang atau boleh. malam saja dua boleh. Okey. Jadi kalau macam itu kita tetapkan di sini, kita buat pada malam esok pukul 8 hingga pukul 10. Lepas pukul 10 kita buat, kita makan supper sama-sama di rumah masing-masing. Ini pelawak. Okey. Cikgu sorry dah. Ya. Jadi besok malam kita akan buat satu slot, dan kalau dapat Ahad kita akan buat satu lagi slot. Ahad itu slot masa malam esok kita tetapkan. Mungkin Ahad itu kita buat objektif satu set ke supaya kita ada sedikit segar tentang apa itu objektif. Yang cikgu dulu pernah bagi satu modul yang semuanya objektif kan, tahun lepas, banyak tahun dalam itu, ada tak yang photostat itu, yang muka depan ada warna dia punya printer, so tolong bawa itu. Dan malam esok kita akan bincang modul awal tahun itu, awal tahun punya awal tahun punya modul itu kulit dia kelabu muda ataupun coklat muda. Semuanya terdiri daripada tajuk-tajuk topikal. Mungkin nanti salah seorang daripada rakan boleh ambil gambar muka depan itu kemudian hantarlah siapa-siapalah supaya rakan tahu malam esok kita guna buku itu. Dan antara tajuk yang akan kita bincang ialah set, persamaan kuadratik, dan kalau ada lagi tajuk yang ingin anda ingin cikgu bincangkan, tolong maklumkan kepada cikgu supaya kita cuba bincangkan. So itu sahaja untuk petang ini. Sebab hari ini Cap Komel kan. Jadi kita berhenti di sini sahaja. Okey, ada lagi soalan? Kalau ada, tolong kemukakan. Cikgu bagi 1 minit di sini. Okey. Sekejap. Jangan itu lagi. Okey, jadi sekejap. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, kita boleh berhenti di sini. Berhenti di sini ya. So, sekian, terima kasih. So, esok kita masih guna link yang sama. Esok, lusa memang guna link yang sama. Tidak ada link baru akan diberi. Tak ada.
link yang sama supaya awak tidak keliru. So, buat lagi ulang kaji, buat banyak-banyak latihan, buat latih-latih tubi untuk mengguguhkan penguasaan anda walaupun kita pecut dalam 2 hari akhir ini. Saya yakin, cikgu yakin anda dapat buat. Cubalah buat yang terbaik untuk matematik, buat terbaik untuk awak, buat terbaik untuk saya, buat terbaik untuk sekolah dan juga buat terbaik untuk ahli keluarga anda. So itu sahaja untuk perbincangan kita pada petang ini. Kita berhenti di sini ya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Bye-bye. Bye. Bye.